Selamat datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua, ini masa kita. Di mata dunia luar biasa. Yang saya merasa lah penjajahan yang nak jajah ialah komunis. Komunis awak tahu bangsa apa? Bahasa Cina. Bahasa Cina. Tetapi dalam penjajahan itu saya pernah jadi pelarian. Saya pernah jadi pelarian. Saya lari daripada Pekan Pahit Yani sampai ke Parit Talib, nyeberang ke Talib. Situ ada satu kampung di situ kerana diburu oleh orang Cina. Merdeka ialah bebas. Tanah kepunyaan kita, al-watan minal iman. Tanah air adalah sebagian daripada keimanan. Jadi satu bangsa mesti ada tempat tinggal. Kita nak buat rumah, nak buat masjid, nak buat surau, mesti ada tanah. Kalau tanah itu dah tak ada, macam mana? Kita nak buat rumah sendiri pun, kalau tanah itu dah tak ada, kita tak boleh rumah. Jadi kita ini dulu daripada sana baru sampai Jalan Bakri, kepunyaan orang Melayu. Kenapa sekarang orang Melayu tanahnya tinggal sedikit? Jadi kita kira-kira merdeka, tapi kita tak faham, kita tak mengambil berat tentang kedudukan tempat tinggal kita. Bagaimana di Singapura? Hingga kan satu masa Singapura azan pun dah tak boleh keluar. Pasal dulu Singapura orang Melayu punya. Pasal orang Melayu sudah tak ada puasa. Kalau Malaysia ni, negeri kita ni, orang Melayu dah tak ada tanah, dimonopoli orang-orang lain. Apa akan jadi kita? Apa akan jadi generasi kita? Generasi kita akan menderita, akan susah. Ya, tak ada kuasa. Hanya nama saja kita ada. Sekarang kita jadi, saya haraplah kepada awak generasi muda, ini naklah sedar, kita naklah bersatu. Miskin saya tak apa, asal saya diperintah oleh orang Melayu. Jadi kalau orang Melayu yang merintah, orang Islam yang merintah, mudah-mudahan bebas kita nak buat surau,
bebas kita nak buat masjid, bebas kita nak beribadat, bebas kita nak buat majlis-majlis apa pun bebas. Tidak seperti negara-negara yang sekarang sudah diambil alih oleh orang-orang. Nah, jadi harap kau ni orang-orang muda, bersatu padu, wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Apa maknanya? Ya, wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu, bersatulah kamu, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Mudah-mudahan engkau ni masih lama lagi hidupnya, atau ni tinggal 2-3 hari lagi, tak bila saja. Ya, jadi engkau lah generasi yang muda ini bersemangat. Jadi kita war-warkan kepada saudara-saudara kita, kalau kita ada tanah, ada apa, jangan dijual kepada orang asing. Coba contoh, engkau lalu ke Pari Amat tu, lalu ke belakang surau, ada apa tu, orang betulkan kereta, ya, cat kereta, kemudian lalu sebelah kiri ada jambatan besar tak? Jambatan besar itu yang buat kerajaan, tapi ada untuk kemudahan orang daripada sini lalu melintas ke Padbakar. Tetapi sekarang dah tak boleh lalu. Pasal tanah itu bukan orang Melayu punya. Jadi di senang-senangnya dibuat supaya orang Melayu tak dapat lalu sana. Tak mudah. Apakah cara-cara yang perlu kita lakukan agar kita tidak lagi dijajah? Saya pada pendapat saya lah, supaya kita tidak perlu dijajah, mana kita kena antara kita dan orang Melayu ni kena bersatu padu lah, supaya kita tak dapat jajah. Bila kita dalam keadaan lemah, orang akan senang jajah, sama ada kita dari segi politik ataupun pacaran ataupun ekonomi. 65 tahun kita telah merdeka. Sejarah sewajarnya tidak akan berulang. Bermaksud kita pernah dijajah. Tidak sepatutnya kita dijajah semula. Dalam sektor pendidikan, mata pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran yang wajib lulus dalam peringkat Sijil Pelajaran Malaysia ataupun SPM. Baru-baru ini Kementerian Pendidikan telah mengumumkan pentaksiran berasaskan sekolah, di mana lembaga peperiksaan akan menyediakan soalan sejarah untuk tahun 4, 5 dan 6. Dari situ kita mengambil kira bahawa kerajaan sangat memberatkan anak-anak kita menghayati sejarah. 65 tahun kita telah merdeka juga, sewajarnya kita sama-sama menyemak di mana keupayaan anak-anak kita menguasai bidang pendidikan. Kita sedia maklum, sumber mencari rezeki daripada usahawan, usaha tani, perniagaan, kerja sendiri dan lain-lain. Walaupun yang bekerja sendiri, pastinya persijilan taraf yang tinggi amat diperlukan untuk menilai taraf keupayaan upah yang kita dapat setiap bulan. Jadi saya merayu anak-anak bangsa saya supaya kita setanding dengan bangsa-bangsa lain di negara, sama ada di Malaysia sendiri ataupun seluruh dunia. Sama-sama kita memartabatkan bidang pendidikan agar kita menjadi satu bangsa yang dihormati merdeka kita. Saya merasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala apabila saya balik kampung baru-baru ni, saya nampak kampung saya di Pek-Unah ni ada perubahan yang baik, iaitu orang tua-tua memberi kepercayaan pada orang muda-muda untuk memimpin. Orang muda ni tenaga kuat, vision dia tinggi dan dia banyak pengaruh orang muda. Yang orang tua-tua ni ikut saja apa yang dia buat tu semua perkara-perkara baik. Dan satu keunikan di kampung Pek-Unah ni ada satu tema yang diperkenalkan oleh Allahyarham Encik Mat Hamid Sajad, iaitu guyup. Itu satu perkataan Jawa,
Tetapi kalau diterjemahkan bahasa Melayu, luas. Guyub tu bersatu. Maknanya sehati sejiwa. Sangka baik. Ikhlas. Bantu-membantu antara satu sama lain. Sentiasa hidup dalam keriangan. Tak ada sengketa. Ya? Jadi daripada situ, InsyaAllah kalau guyub tu digunakan pada keluarga, pergi ke kampung, akan berlaku kedamaian, aman damai dan tercapailah apa yang dirancang. Pendapat tu lah apa perbezaan pada masa dulu dengan masa kini, misalnya sebelum menikah dengan selepas menikah. Bagi pandangan saya lah selaku ketua kampung, yang mana perbezaannya amat ketara lah. Kalau kita bandingkan dulu lah, zaman saya masih bertugas di dalam Angkatan Tentera, bermakna baru lagi dalam, masih hangat orang kata selepas kemerdekaan masa tu kan, dan saya dilahirkan pun selepas merdeka. Jadi perjuangan kalau dibandingkan dulu memang betul-betul memperjuangkan untuk anak bangsa. Tapi malangilah sekarang ni seakan-akan hampir pudar. Tapi harapan saya selaku ketua kampung, jadi mulailah daripada titik-titik sekarang ni, saya akan yang dah diamanahkan sebagai ketua kampung, saya akan cubalah pertama sekali saya akan membangunkan dan mendekatkanlah kepada anak-anak muda ni arti perjuangan, yang mana sekarang ni anak-anak muda nampaknya dah tak berminat pertama sekali di dalam bidang Angkatan Tentera. Di kampung kita ni nampaknya anak-anak muda dah tak berapa berminat, kurang kalau dibandingkan zaman sebelum saya, mana zaman-zaman abang-abang saya seperti arwah Amir Sajad dan seangkatan dengannya, ramai masa tu jadi Angkatan Tentera. Selepas saya tu adalah di bawah adik saya tu ada sikit lah seperti Buang, Narawi tu dan Mas Kola tu di bawah saya. Lepas tu pudar. Hinggalah saya untuk menjadikan contoh, saya korbankan anak saya tu, saya paksa, saya suruh masukkan dalam Angkatan Tentera. Inilah satu perjuangan. Bukan perjuangan kita hanya semata-mata untuk kita berkejaya dengan gaji yang, tapi tidak memperjuangkan untuk mempertahankan negara. Itulah hasrat saya, supaya saya selaku ketua kampung menyerulah kepada anak-anak muda di kampung Parit Unas Darat ni, dan juga kawasan kampung naungan saya lah, mana Parit Unas, Parit Unas Tengah, Parit Unas Laut dan Parit Haji Laut dan Parit Haji Darat dapatlah berkecimpung dalam Angkatan Tentera. Oleh kerana sekarang ni nampaknya dah tak berminat, saya sarankanlah supaya ambillah peluang ni, dan gajinya pun sekarang kan dah lumayan, apa lagi nanti kalau dibandingkan dengan jawatan-jawatan yang lain. Itulah bagi pandangan saya selaku ketua kampung. Bagaimana kita nak memastikan anak-anak muda kampung kita sentiasa menghargai masa untuk kerja-kerja yang berfaedah? Sebenarnya kalau ikut pandangan peribadi, kampung kita sendiri ada Belia Tuna Harapan. Jadi banyak aktiviti yang dilaksanakan jikalau remaja ni nak turut serta. Jadi pada saya termasuklah apa-apa aktiviti yang telah diwar-warkan, yang paling banyaknya dekat dalam grup WhatsApp kampung kita lah. Jadi di situ remaja ni lah sebagai tulang belakang apa-apa aktiviti yang akan dilaksanakan oleh kampung kita. Jadi seperti apa yang disarankan oleh pengurusi kita, maknanya remajanya kuat, semua lapisan kuat, jadi lebih mudah untuk kita menjalankan sesuatu aktiviti itulah. Di samping tu mungkin dekat rumah sekali, mungkin bermula di rumah lah. Pada saya bermula di rumah. Jadi kalau aktiviti kat rumah tu mungkin remaja ni lebih kepada, contohnya berfaedah ni macam bersihkan kawasan rumah ke, ataupun surau ke, ataupun mana-mana. Jadi saya rasa aktiviti tu lebih baik untuk diri sendiri, keluarga dan juga kelompok masyarakat kita, insyaAllah. Berikan pandangan dan nasihat untuk anak-anak muda kita. Anak-anak muda ni saya ucap tahniah lah
Secantiknya kepada pengurusi juga seperti Kamal, dia orang ni telah membimbing anak-anak muda dan pada 2-3 tahun yang lepas ni anak muda telah diajukan untuk beberapa jawatan lah. Terutama semasa sukan kita tengok. Sukan telah dibagi saja seorang anak-anak muda tu semua ambil bahagian menjadi ketua satu item lah. Juga Ambang Merdeka pun macam juga. Kita tengok semua sekali dibagi dua orang supaya dia menjalankan. Alhamdulillah lah. Jadi tanya kepada anak-anak muda lah. Jadi bimbingan yang seterusnya bolehlah dilakukan pada orang tua dan orang dewasa supaya anak muda ni lebih maju lagi ke depan. Okey, boleh saya tanya sebelah nama Tuan Haji tu apa maksud yang PIS? Oh, mana yang ujung ni PIS. PIS ni Pingat Ibrahim Sultan. Yang kedua ni PPS, Pingat Perkhidmatan Setia. Mana kita apabila kita dapat 15 tahun perkhidmatan kita baik, kita dapat pingat ni lah. Kemudian PPA, pingat perkhidmatan ini semua boleh dapat lah. Awam ke atau tentera polis boleh dapat ini. Jadi buat sendiri yang Ato nak harga ini, satu lagi PJM tapi belum dapat lagi. Kita doakanlah mungkin Okey. Bibi lahir sebelum Merdeka tahun 54, Merdeka tahun 57. 3 tahun lah. Waktu tu kita kecil lagi, tak tahu kampung. Memang kampung tak ada kemajuan apa-apa. Memang kampung Solok betul lah. Yang keluar ada pergi ke nyambutlah di ni bandar. Kita kecil lagi tak tahu apa. Tu gembira jugalah kita. Hati gembira tau. Tak tahu apa maksud mereka. Basikal lah keluar. Kita tengok orang nak pergi Merdeka. Tak tahu apa. Kecil lagi. Amat sangat berubah. Perubahan tu memang tak tahu, memang bagus lah. Jadi yalah kita tak sangka, kita tahu macam mana Merdeka, lagi gembira lagi, aman lagi apa-apa semua macam apa segala kemudahan semakin yalah semakin ada, semakin itu ini. Jadi kita pun makin lama besar sekolah tu. amat besar sangat, sungguh-sungguh makin aman, makin tak tahu nak cakap apalah. Kita dah usia macam ini, kita doa yang terbaik lah untuk semualah yang akan datang, yang generasi yang akan datang. Itu harapannya lah. Tapi yalah zaman sekarang macam mana. Itu serah masing-masing. Kita untuk dah macam ini, kita doa yang terbaik lah untuk dia orang semua. Harapan Cik terhadap orang kampung Bek Unas? Harapan saya daripada dulu masih sama, iaitu mengekalkan satu moto guyup yang dibawa oleh Ketua Pakat sebelum ni, iaitu arwah Cik Ahmed bin Sajjad. Dia lah yang bawa moto tersebut. Asal usulnya lebih kurang kepada satu peribahasa yang lama, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi harapan tu saya kekalkan, dan juga saya ingin lihatlah yang mana mohonlah pada semua penduduk karya Kampung Bek Darat dapat melibatkan diri lah dalam semua program, sama ada daripada segi program agama dan juga masyarakat kampung. Dan yang terkini saya sedang usaha untuk jawatan kuasa sedang usaha untuk menubuhkan satu lagi surau yang baru. Mungkin dengan terdirinya nanti surau yang baru, kita dapat lagi lebih ramai lagi mengimarahkan surau dan juga kemasyarakatan kampung. Adakah guyup sangat perlu dalam masyarakat kampung kita? Ini soalan cukup emas ni. Kalau itu kan nak jawab ni, seperti yang kita maklum, benda guyup ni lama sebenarnya telah dibawa daripada mantan kita punya pengurusi pakar dulu, iaitu Cik Wak Rin lah, yang kita panggil Wak Rin, sampai ke pengurusi kita sekarang. Jadi guyup ni pada saya, guyup ni kalau ikutkan makna dia rukun. Jadi benda rukun ni maknanya
kalau start nak satu kampung tu, maknanya kita kena start daripada rumah. Dari rumah, persekitaran, baru kita kampung. Jadi apa yang saya dapat sini, kalau guyup ni memang macam saya cakap tadi, lebih memudahkan untuk kita melakukan satu aktiviti. Jadi dapat turut serta untuk menjayakan sesuatu aktiviti itulah. Bak kata, kalau kita kata hadis Nabi tu, sebaik-baik manusia ialah mereka yang banyak manfaat pada orang lain. Jadi di sempena hari kebangsaan ni yang ke-65, saya menyerulah maknanya kita sama-sama penduduk kampung Pek Unas ni, jikalau ada sesuatu yang telah diwawarkan oleh pengurusi kita ke ataupun setiausaha kita untuk kebaikan kampung ini, marilah kita turut sama menjayakan sesuatu yang dilaksanakan dan diamanahkan. Sekian. Perlu sangat. Lepas tu mudah-mudahan dapat kita kerjasama warga satu kampung. Kesepaduan dalam masyarakat sepatutnya menjadi satu perkara yang utama bermula daripada di rumah. Marilah kita sama-sama membimbing anak-anak kita agar bekerjasama dalam apa jua program kampung, terutama mengimarahkan rumah ibadat kita. Bak kata arwah Allahyarham Pak Hamid, guyup memastikan kita dalam suasana yang harmoni. Apakah cabaran Cik Ani pada masa kini sebagai seorang peniaga? Cik Ani pun sebagai seorang peniaga, Cik Ani dah berniaga selama 24 tahun. Dan selama 24 tahun tu macam-macam lah dugaan yang Cik Ani hadapi. Dan yang kita boleh yang kita boleh katakan, kalau lagi dulu kita berniaga macam kecil-kecilan, sekarang dah mula ada perubahan dari segi ekonomi pendapatan kita, dari segi kuantiti perniagaan apa semua kan, dan juga Cik Ani pun ada dapat macam kemudahan pada Bumi Pusra untuk macam pinjaman untuk peniaga-peniaga kecil. Cabaran utamanya harga barang naik, customer sekarang pun dah kurang sebab harga barang dah naik kan. Itulah cara utama. Harapan Cik Ani terhadap ekonomi kita sekarang ni? Okey, saya berharap agar saya dan juga peniaga-peniaga kecil dapat kira macam kita melebarkan sayap kita dan meluaskan perniagaan kita dalam keadaan semasa sekarang ni lah. Dan saya harap ramai peniaga-peniaga kecil seperti kami semua diberi perhatian. Kalau boleh harga barang tu dikurangkan lah kan, jatuh ke maksudnya. Kalau harga barang naik pun orang nak kurang makan pun kurang juga kan. Duit tak ada. Macam mana tu tak? Kau boleh kan, kita diberikan ni, kau boleh harga barang tu boleh disubsidikan lah kan. Harga pun boleh rendah. Jadi orang nak makan pun apa ni kata tu, harga murah pun senang orang datang kan. Kalau harga tinggi nak datang orang ambil pun takut mahalnya. Tak jadi lah, besok-besok je. Itu harapan kita, kau boleh harga barang tu undang jatuh lah kan. Patutan. Kalau boleh pun ekonomi pun stabil lah, tak macam terlampau tinggi terlampau rendah kan. Stabil okey lah, macam tu harapan kita. Pendapat Tuan Haji, apakah erti kemerdekaan? Bagi saya, arti kemerdekaan ialah makna kita berjaya merdekakan diri kita sendiri lah. Bagaimana daripada belenggu ke segala permasalahan lah. Arti kemerdekaan satu kemenangan lah bagi rakyat. Maknanya kemerdekaan ni lah kebebasan kan. Daripada penjajah, maknanya kita dah ni lah, dah beri kebebasan. Bagi kami membebaskan daripada segala permasalahan dan daripada segala belenggu kesusahan.
Sebagai Cik Syukur, Ya, saya. apa pendapat Cik Syukur tentang kampung Pak Iwan Darat ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendapat saya tentang orang kampung ni, alhamdulillah lah, dia banyak kerjasama. Terlebih masyarakat pun okey. Baik, saya suka duduk sini sebenarnya, tapi rumah dah siap dah ni, jadi tak boleh duduk sini. Okey. Alhamdulillah, sepanjang kita orang duduk dekat kampung ni, macam-macam kemudahan yang kita orang dapat, dan macam-macam kalau macam kita orang sakit ke, kenapa ke, banyak bantuan yang kita orang dapat. Alhamdulillah, penduduk kampung sini ramah, tamah. Jadi diorang tak sombong. Kita orang kat sini memang dianggap macam satu keluarga dekat sini. Sebab apa cakap, suasana kampung lah maknanya. Masyarakat yang budaya dia lah, yang suka bekerjasama, ada pakatan ya maknanya. Apa perasaan Encik dan Puan duduk di kampung ini? Assalamualaikum keluarga Perunas. Perasaan kami duduk sini sebagai penyewa, memang happy. Penduduk kampung ni baik, memang peramah lah. Nak cakap pakatan semua daripada kampung, penduduk-penduduk, memang kami duduk sini memang happy. Sepanjang saya duduk sini lah, saya pun dah lebih pada 5 tahun duduk sini. Hampir 10 tahun saya duduk sini. Saya tak pernah rasa tak gembira lah duduk kat kampung ni. Apa aktiviti, daripada kerja kahwin ke, daripada segala apalah, sumbangan ke apa, bantuan daripada kami susah ke, memang memerlukan, memang kampung ni memang the best. Bagi staff di klinik, saya tanya apa perbezaan dulu dengan kini, contoh dari segi infrastruktur ke, makin maju ke, macam mana? Dekat klinik banyak perubahan yang berlaku. Macam IT, perubahan kan, banyak gunakan IT lah maknanya. Kita dah sistem pun dah berubah. Dulu daripada rekod, sekarang ke komputer lah maknanya. Facilities sekarang bertambah canggih lah. Tapi kalau daripada pertanyaan tu, daripada saya tak berapa nampak, sebab saya daripada bermula kerja di pejabat kesihatan dan kemudian di hospital. Hospital ni baru lebih kurang dalam hampir 10 tahun. Tapi pendekatan agak nampak canggih. Cuma kekangan dari segi sekarang ni pandemik lah, COVID. Jadi ada SOP yang perlu dipatuhi. Bagi pendapat Cik Syukur lah, perlu ke ibu bapa ni kerap bercakap tentang kemerdekaan dengan keluarga mereka? Pada pendapat saya, benda ni kena selalu cakap lah, supaya dia boleh mengingati kita tentang perjuangan orang dulu-dulu. Nak mendapatkan kemerdekaan ni bukan senang kan? Okay. Perlu untuk kita maklumkan ke anak-anak kita tentang sejarahnya kemerdekaan ni, macam mana kemerdekaan ni dicapai, pengorbanan orang kepimpinan terlebih dahulu mendapatkan untuk dapat kemerdekaan ni. Memang terlalu banyak cabarannya, dan kalau anak-anak sekarang tak mengimbaskan ahli sejarah, memang rasanya jadi masalah untuk masa akan datang. Saya rasa memang perlu, sebabnya benda ni kena diterapkan masa diorang kecil lagi, biar mereka faham apa arti kemerdekaan. Untuk ajak join program-program kampung ni tak jadi masalah rasanya, sebab sekarang ni dah moden, dah banyak saluran-saluran secara media ataupun secara lisan. Maksudnya WhatsApp grup kampung pun dah ada, hebahan-hebahan di surau. Lepas tu selain daripada tu pun grup-grup kampung ni mungkin kalau nak tujukan kepada kaum-kaum wanita, ada grupnya, kaum-kaum bapa pun ada, dan juga anak-anak muda. Jadi banyak saluran, tak ada masalah. Dan pentingnya kena war-warkan apa tujuannya untuk program tu. Pendekatannya ada untuk kita masyarakat bersatu padu, itu je, guyup. Bagaimanakah cara kita nak mengajak anak-anak muda ni untuk mengikuti program kampung? Pertama kita kena war-warkan selalu lah aktiviti yang kita nak laksanakan, dan yang kedua kita merapati mereka lah, mengerti dalam apa dua keadaan. Jadi kita tidak mengasingkan, tidak meminggirkan mereka daripada suasana aktiviti yang kita laksanakan lah.
dalam apa keadaan sekalipun. Okey, pada pendapat Aisyah, Aisyah minat tak subjek sejarah ni dan kenapa? Okey, minat subjek sejarah kerana dapat mendalami sejarah nenek moyang kita, serta dapat mengetahui negara kita bila dijajah, kenapa dijajah, dan dapat juga kita menghargai setiap perjuangan dan pengorbanan pahlawan-pahlawan sejarah dulu. Okey, sebagai pemuda kampung ni, apa yang boleh anda lakukan untuk tunjukkan rasa sayang terhadap kampung ni? Macam mana? Kita sama-sama lah, gotong royong ke, ada apa-apa aktiviti kampung ke, kita join, kita tolong. Apa yang kita boleh bagi, kita bagilah. Tenaga, RM1 ke apa ke, RM1 tak ada lah kot. Tenaga lah kot. Itu je lah. Kita perlulah mengambil berat tentang aktiviti dan program yang diadakan oleh kampung kita. Mana yang duduk jauh di perantauan, ada masa free, pulanglah ke kampung, join aktiviti yang diadakan seperti rewang, je kahwin, ada program di surau. Itulah yang perlu ada dalam diri anak-anak muda sekarang ni lah. Cara saya tunjukkan, contohnya macam bergaul dengan orang-orang kampung, dapat berkomunikasi dengan baik, serta dapat menyumbangkan sedikit sebanyak tenaga, menolong itu ini, kalau ada kenduri ke. Okay, lepas tu kita dapat mengekalkan tradisi guyup kampung kita. Okey, nak tanya, pernah tak adik menyambut Merdeka? Pernah. Okey, dekat Merdeka? Pernah. Dekat mana adik sambut Merdeka? Kat sekolah. Kat sekolah. Kat sekolah. Dekat sekolah. Apa aktiviti yang adik lakukan sewaktu menyambut kemerdekaan dekat sekolah? Mewarna, pakaian, menyanyikan lagu, hias basikal. Menyanyi, sajak, warna. Ada mewarna, melukis poster, mendeklarasikan sajak dengan nyanyi solo. Apakah perasaan adik-adik menyambut kemerdekaan? Saya rasa seronok. Rasa gembira. Seronok lah. Gembira. Bilakah kita menyambut kemerdekaan? 31 Ogos. Okey, nanti akan diadakan sambutan kemerdekaan dekat kampung. Adik nak pergi tak? Kenapa? Nak pergi sebab nak tengok suasana. Tanggal 31 bulan 8 57. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Biar pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57. Hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka tanggal 1 bulan 8 57. Hari bulan negaraku merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Berdebu merdeka. Ya. Kejap kat dulu. Guyup negara kita. Erat. Bulan 8 37. 57. Sekolah. Sekolah. Alhamdulillah. Nak tu jawab Ya. Merdeka.